Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya akan menerangkan tentang permainan Sol Tuno Kad. Sebelum itu, apakah itu Sol Tuno Kad? Okey, Sol Tuno Kad adalah sebuah permainan bagi standard kandungan penyediaan garam bagi bidang pembelajaran, asid, base dan garam bagi tingkatan 4. Apakah pula tujuan permainan ini dibangunkan? Permainan ini dibangunkan bertujuan untuk membantu pelajar membezakan garam terlarutkan dan garam tak terlarutkan dengan lebih mudah. Permainan ini juga dapat membantu pelajar menguasai prosedur penyediaan garam. Seperti yang anda semua nampak, ini adalah kotak permainan Sol Tuno Kad. Jadi, mari kita lihat apa yang ada di dalam kotak ini. Terdapat 4 komponen utama dekat dalam kotak permainan Sol Tuno Kad ini. Kita ada kad permainan Sol Tuno Kad, manual penggunaan permainan Sol Tuno Kad, kad soalan dan juga kad jawapan. Okey, mari kita keluarkan semua komponen-komponen ini untuk diterangkan dengan lebih lanjut. Ini adalah komponen-komponen yang telah dikeluarkan daripada kotak permainan Sol Tuno Kad itu tadi. Jadi, saya akan terangkan satu persatu tentang setiap komponen ini. Komponen yang pertama adalah manual penggunaan permainan Sol Tuno Kad. Di dalam manual ini terdapat pelbagai info berkaitan permainan Sol Tuno Kad. Kedua ialah kad permainan Sol Tuno Kad. Terdapat 3 jenis kad, iaitu kad cation, kad anion dan kad khas. Terdapat 8 jenis kad cation yang berwarna-warni, iaitu ion merkuri, ion kalium, ion natrium, ion kalsium, ion argentum, ion plumbum, ion barium dan ion amonium. Manakala bagi kad anion terdapat 4 jenis, iaitu kad ion sulfat, ion klorida, ion karbonat dan ion nitrat. Pada setiap kad anion ini terdapat petak kecil yang mempunyai warna. Warna-warna ini melambangkan warna kad cation ini. Jadi, apakah hubungan antara petak warna pada kad anion dan juga warna pada kad cation? Mari saya terangkan. Hubungannya adalah sekiranya warna pada kad cation sepadan dengan petak warna pada kad anion, itu menunjukkan gabungan kedua-dua kad anion dan cation ini menghasilkan garam terlarutkan. Sebagai contoh, saya ambil kad anion ion klorida. Pada kad anion ini terdapat warna coklat, merah jambu, kuning, ungu dan biru cerah. Sekiranya saya memilih garam terlarutkan, maka saya perlu menggunakan atau meletakkan kad cation yang mempunyai kesemua warna ini. Jadi, sebagai contoh, saya akan mengambil kad cation ion amonium. Hal ini kerana warna kad cation ini berwarna coklat dan
Di sini terdapat warna coklat. Jadi, gabungan kedua-dua kad anion dan kad cation ini menghasilkan garam terlarutkan. Manakala, bagi contoh garam tak terlarutkan bagi ion klorida ini adalah gabungan bersama ion merkuri sebagai contohnya. Mengapa saya ambil ion merkuri? Kerana warna hijau pada kad ion merkuri ini tidak terdapat pada kad anion klorida ini. Jadi, gabungan kedua-dua kad ion ini menghasilkan garam tak terlarutkan. Kita beralih kepada jenis yang terakhir untuk kad permainan Saltono ini. Kita ada kad reverse, kad tanda tanya, kad tambah 4 dan juga kad stop. Fungsi-fungsi kad khas ini akan diterangkan sebentar lagi. Komponen yang ketiga ialah kad soalan. Terdapat 10 soalan berkaitan dengan prosedur penyediaan garam. Kad soalan ini akan digunakan apabila pemain tersebut menggunakan kad tanda tanya. Pemain tersebut boleh memilih kad soalan secara rawak dan menjawab soalan tersebut. Ini adalah contoh soalannya. Sekiranya pemain tersebut memilih soalan nombor 4, jadi pemain lain boleh memilih jawapan yang juga bernombor 4 untuk memeriksa jawapan pemain tersebut. Ini adalah contoh soalannya. Yang keempat dan yang terakhir adalah kad jawapan. Pemain lain boleh memeriksa jawapan oleh pemain yang perlu menjawab soalan tadi. Sekiranya pemain tersebut menjawab dengan betul, gilirannya boleh diteruskan. Sekiranya pemain tersebut menjawab dengan salah, gilirannya dihentikan bagi pusingan tersebut. Dan seperti yang diterangkan sebentar tadi, untuk soalan nombor 4, pemain boleh mengambil jawapan yang bernombor 4. Ini adalah jawapan tadi. Mari kita teruskan dengan cara-cara untuk bermain permainan Saltono Card ini. Permainan Saltono Card ini memerlukan seramai 5 hingga 7 orang pemain. Untuk video kali ini, saya akan menggunakan seramai 5 orang pemain sahaja. Pemain-pemain disarankan untuk duduk di dalam bulatan. Seterusnya, setiap pemain diberikan 7 keping kad dan yang selebihnya diletakkan di bahagian tengah-tengah ini. Okey, saya akan mulakan pengagihan kad. Setelah kad diagihkan, pemain-pemain perlu menentukan giliran. Dan giliran tersebut ditentukan melalui permainan latalilat dan osong. Okey, selepas giliran ditentukan, pemain disarankan untuk duduk mengikut giliran. Contoh, saya akan tentukan giliran pemain, iaitu ini adalah pemain pertama, kedua, ketiga, keempat dan yang terakhir iaitu kelima. Wakil pemain perlu mengambil sekeping kad sebagai kad pemula daripada lebihan kad ini dan diletakkan bersebelahan dengannya. Okey, sebagai contoh, kad
pemula kita adalah kad anion, iaitu ion nitride. Peringatan di sini, kad pemula tak boleh terdiri daripada kad khas, iaitu kad ini tadi. Peraturan utama permainan solenoid ini adalah pemain perlu meletakkan kad anion atau kad cation berdasarkan keterlarutan garam yang ditetapkan oleh pemain sebelumnya. Sekiranya kad yang berada di tengah itu adalah kad anion seperti ini, maka pemain perlu meletakkan kad cation di atasnya, dan begitu juga sebaliknya. Pemain pertama bebas untuk menentukan keterlarutan garam pilihannya. Okey, sebagai contoh, pemain pertama memilih garam tak terlarutkan. Okey, mari kita lihat kad yang ada pada pemain pertama. Kita ada kad ion karbonat, kad barium, kad ion amonium, kad khas tanda tanya, kad karbonat, kad barium, kad tanda tanya. Okey. Disebabkan pilihannya adalah garam tak terlarutkan, jadi pemain pertama ini perlu meletakkan kad cation yang tidak terdapat warnanya pada kad anion ini. Jadi apabila kita lihatkan kat sini, kad nitride ini kita ada warna biru gelap, merah jambu, hijau, kelabu, kuning, ungu, biru cerah dan juga coklat. Ini bermakna gabungan kesemua kad cation itu dengan kad anion ini adalah menghasilkan garam terlarutkan. Jadi untuk pemain pertama ini, kad cation ini tidak boleh digunakan. Okey, oleh itu, pemain pertama perlu menggunakan kad khas yang terdapat padanya, iaitu kad tanda tanya ini. Okey, sekarang pemain pertama telah meletakkan kad tanda tanya. Jadi, pemain kedua perlu memilih salah satu soalan daripada sampul hijau. Okay, sebagai contoh, pemain kedua ingin menjawab soalan nombor 8. Sekiranya pemain kedua ini menjawab dengan betul, gilirannya akan diteruskan. Dan sekiranya pemain kedua itu menjawab dengan salah, gilirannya dihentikan untuk pusingan ini. Kita andaikan pemain kedua ini menjawab dengan betul. Jadi, pemain kedua boleh meneruskan gilirannya. Sekiranya kesemua kad khas terdapat di sini, maka pemain seterusnya bebas untuk meletakkan apa-apa jenis kad cation ataupun kad anion yang terdapat padanya. Okey, mari kita lihat kad yang ada pada pemain kedua. Kita ada kad ion sulfat, kad ion argentum, kad ion amonium, kad ion kalium, kad ion mercury, kad ion natrium dan kad ion kalsium. Jadi, saya ingin meletakkan kad argentum. Okey. Pilihan pemain kedua untuk pemain ketiga adalah garam terlarutkan. Mari kita lihat kad yang ada pada pemain ketiga. Disebabkan kad di tengah ini adalah kad cation, jadi kita perlu memilih
kation yang perlu diletakkan. Kita ada kation sulfat dan klorida. Pilihannya adalah garam terlarutkan. Jadi pilihan yang sesuai adalah kation sulfat kerana ada warna kelabu di situ. Apakah yang akan terjadi sekiranya salah satu pemain meletakkan kad khas reverse? Okey, sebagai contoh, jika pemain ketiga menggunakan kad ini, giliran pemain akan melawan arus. Bermaksud, giliran akan disambung oleh pemain kedua, pemain pertama, pemain kelima, pemain keempat dan pemain ketiga. Giliran tersebut akan diteruskan sehingga salah seorang pemain meletakkan kembali kad reverse ini. Ini pula situasi apabila salah seorang pemain meletakkan kad khas stop. Jika pemain pertama menggunakan kad ini, pemain kedua tidak dapat meneruskan gilirannya dan giliran akan disambung oleh pemain ketiga. Situasi terakhir apabila pemain menggunakan ataupun meletakkan kad khas tambah 4. Jika pemain ketiga menggunakan kad ini, pemain 4 perlu mengambil 4 keping kad tambahan daripada lebihan kad ini dan giliran akan diteruskan dengan pemain kelima. Proses permainan diteruskan sehingga pemain menghabiskan kesemua kadnya. Tapi sebelum itu, sekiranya pemain tersebut hanya tinggal satu kad sahaja, sebagai contoh, pemain kelima tinggal satu kad sahaja, pemain ini perlu menyebut uno kad. Dan sekiranya pemain kelima ini menghabiskan kesemua kadnya, pemain kelima itu perlu menyebut uno game sebagai tanda beliau telah menghabiskan kadnya dan gilirannya telah tamat. Permainan tetap diteruskan sehingga tinggal seorang pemain sahaja. Sekian sahaja penerangan berkaitan permainan Soltu Nokat ini. Diharapkan dapat membantu pelajar untuk membezakan garam terlarutkan dan garam tak terlarutkan dengan lebih mudah serta menguasai proses penyediaan garam. Sekian, terima kasih.